Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, seperti kita tahu, malam-malam seram kita akan hidangkan cerita-cerita yang menarik berkenaan dengan kisah seram, kisah mistik dan kisah-kisah yang luar kotak pemikiran lah. Yang orang kata susah jumpa lah, Pis. Kan? Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan daripada yang berminat untuk support kami lebih kan, bolehlah menyumbang RM5 untuk sebulan. Dan Pis, kita ada juga Telegram, kita juga ada TikTok. Mohon support, mohon join. Betul. Alright. Dan kepada korang semua yang ingin berkongsi kisah seram korang boleh je DM dekat IG kami, FB kami atau email kami. Tak pun kalau korang susah sangat, just korang masuk join grup Telegram kami dan korang beritahulah yang anda ada kisah seram, dan insyaAllah akan ada kru kami yang casting anda nanti. Yep. Habis dah alang-alang ni kan, aku nak promote sikit. Kita dah ada design baru. Api semua tak perasan sebenarnya. Dia tadi dia leka je kan, dengan gadget budak-budak sekarang kan. Jadi kepada yang korang berminat, nanti insyaAllah akan datang, kita akan secara official akan keluarkan design ni pada korang yang berminat untuk beli. Bolehlah buat pembelian secara pre-order jadi yang mana berminat bolehlah order. Cuma sekarang belum ada harga Pis, sebab kita masih lagi deal dengan supplier. Dapat murah kita cuba jual yang semurah yang mungkin. Betul. Alright. Kita bersama siapa Pis malam ni? So malam ni kita ada caller baru. Yang pastinya dia seorang wanita. Alright. Jadi kita nak berkenalan dulu dengan pemanggil kita. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya L, 30 tahun daripada KL. L, 30 tahun dari KL. Orang KL. KL. Alright. Budak-budak flat ke ni? Bukan. Alright. Okay, L, apa khabar? Okey, khabar baik. Syuk dengan apa tu? Alhamdulillah. Hafiz nama Salman macam mana? Alhamdulillah, semua Betul. sihat. Cuma baru ni Pis, kita pun terkesan dengan pandemik. Kita punya Betul. kru tumbang. Tewas. Dua orang tewas. Tapi kita perjuangan kena teruskan. Okay, L, cerita pertama berkenaan dengan apa? Okey, berkenaan dengan budak asrama saya masa belajar hilang dari 70. Oh, budak asrama hilang. Saya Tiba-tiba tiba-tiba pula tu. Okey. Jadi Okey. kita nak dengarkan cerita yang pertama. Okey, masa ni saya belajar dekat Melaka. Melaka tu saya belajar dekat area Masjid Tanah. Kalau saya tak nak sebut lah nama institut tu kan, tapi institut pengajian tu dekat bukit. Depan dia perkuburan India dengan Kristian. Kalau Syuk dengan Hafiz tahu lah. YTJT. Okey, tahu. Okey, kau tahu kan? Okey. Masa tu saya baru je belajar. Baru je masuk asrama dalam sebulan macam tu. And then masa tu saya memang tak expect tau benda tu akan jadi. Sebab saya kita membesar kat KL ni, kita tak tahu benda-benda yang mistik macam ni. So saya pun bila saya masuk tu saya punya lecturer bagi tahu yang tempat kita ni keras, sebab saya fully masuk duduk asrama. So belakang tu hutan. So yang saya tahu pun yang asrama saya ni orang panggil asrama siswi.
Asrama tu bekas tanah perkuburan. Tanah perkuburan. So saya baru masuk sebulan tu. Ada satu malam tu kejadian ni jadi kecoh tau kat asrama saya. Semua macam cepat cari. So macam cari apa kan, kita tak tahu. So dia kata cari siapa. Dekat kakak senior lah, sebab saya senior. Dia kata ada nampak tak budak ni badan besar, dia ada tak datang bilik ni. Sebab kita orang junior, dia pun junior juga. So saya kata tak ada pun, sebab kita orang ada 4 tingkat lah. So saya duduk aras 3 sebab kita orang belajar baru kan. Aras 4 tu memang kosong, tak ada, memang dia akan kosong kan. So dia cari setiap bilik tau. Kita orang ada bilik banyak, 20 bilik. Dalam satu aras tu 20 bilik. So setiap kita orang cari ni, ini cari tak jumpa. Sampailah kita orang terpaksa bawa pelajar lelaki untuk cari ke aras 4. Aras 4 tu memang saya pun dengar yang aras 4 tu memang terpaksa ditutup sebab banyak kejadian histeria lah masa dibuka. Okey, bila budak lelaki tu cari, dia cari setiap bilik. Cari bawah katil tak ada. Setiap bilik bayangkan, satu bilik satu aras kan, tak ada. Satu katil tak ada. Cari dekat dewan kita orang yang belayang jauh kat sana pun tak ada. Semua tak ada. Diorang tak tahu budak tu pergi mana. Sebab budak tu dia diam je. Dia memang orang cakap dia buat hal sendiri saja. So diorang macam confused. Warden pun sampai confused mana budak ni pergi. Sampai diorang cari budak ni benda tempat yang kita tak ingat tau, macam toilet dekat kita orang punya kelas, tak ada, semua tak ada. Maksudnya dia hilang sehari lah Daripada maghrib dia hilang. Okey. Daripada maghrib dia hilang sebab kita orang kena pergi surau kan untuk solat lah, sebab kita orang diwajibkan solat maghrib dengan isyak dekat surau. So budak tu tak ada. Sampai budak bilik dia tu cari, dia kata nampak tak nama budak ni, saya namakan dia Su lah, nampak tak Su. So dia cari setiap yang sekelas dengan dia tak jumpa. Tanya kakak senior yang ketua aras tak jumpa. Semua tak jumpa. Tak tahu budak ni pergi mana. So sampailah ada ustaz datang lah. Ustaz kat situ datang. Dia cakap, saya rasa ada benda yang tak kena. So diorang azan setiap penjuru asrama tu. So lepas tu ketua warden pula. Cuba bayangkan time tu pukul 11 tau. Time tu pukul 11. Meremang tak bila kita dengar warden azan guna speaker surau. Speaker surau kan dia akan keluar dekat kita punya asrama kan. Dia azan, saya tak tahu azan macam mana, tapi dia azan yang panjang tau. Azan yang panjang. Memang time tu memang bila ustaz dah datang, warden dah baca dah azan. Okey, ustaz kata cuba cari dekat aras 4 bilik contohlah dia bilik 404 dia kata. 404. So budak lelaki yang tolong ustaz ni dicari ustaz tu pun mula tak jumpa tau Syuk. Budak tu cari tak jumpa. Budak lelaki tu cari tak jumpa. Sampailah ustaz datang, ustaz baca, budak tu tidur bawah katil katil tengah. Katil tengah. Rupanya budak tu kena disorokkan. Lepas tu terbongkarlah cerita. Sebenarnya budak tu saya dengar lah cerita yang budak tu ada saka keturunan dia. So bila dia masuk dekat asrama kita orang kan, benda-benda tu bertembung. So time tu bertembung dengan benda yang ada dengan saka dia. So berlawan, kena sorok semua. And then pengarah saya tu terpaksa panggil family dia untuk bawa budak tu balik berubat lah. And budak tu terpaksa berhenti lah belajar sebab ustaz pun nasihatkan, sebab dia punya
apa tu kata, saka dia tak sesuai untuk duduk situ lah. Sebab dia saka keturunan ni susah untuk stay dekat situ. Sebab dia akan, budak tu akan sentiasa akan ada masalah. Faham. Itu cerita saya pertama lah. Okey. Ni kat dia. Lepas tu ada tak macam atau semasa proses mencari Su tadi tu, ada tak benda-benda pelik lain yang berlaku? Benda pelik lain, masalahnya budak tu hilang tanpa kesan tau. Kita orang pun tak tahu dia pergi mana. Sebab budak tu diam, baik. Macam saya pun kenal dia sebenarnya. Saya macam dia baik je. Kalau orang cakap dia, memang kita tak sangka benda tu berkaitan dengan hal-hal family dia. Tapi lepas yang dia hilang tu, saya dah tak pernah jumpa dia dah. Sebab dia beti kan. Oh, jadi El tak pernah bertanyakan pada Su apa yang jadi semasa dia disorok tu? Tak. Yang saya dengar dia cerita, yang saya dengar daripada budak kelas dia kata dia macam terlelap rasanya time tu. Dia kata dia nak pergi surau, dia terlelap. Lepas tu dia kata tak tahu jadi apa. Orang bangun ada orang kejut dia dekat bilik tu. Bilik tu gelap tau Syuk. Bilik tu ditutup betul? Yes, bilik tu tutup. Tapi tak tahu macam mana dia boleh masuk. Sebab setiap bilik yang saya kata tu berkunci. Kunci hanya ada pada warden tu. Meremang. Aku sebenarnya habis, kalau kau ingat lah, sebenarnya aku percaya cerita ni. Aku 100% percaya. Memang. Sebab apa? Sebab kisah ni, kalau pernah tengok, kita ada satu orang yang kisah sama macam ni. Kisah ni sebenarnya pernah diceritakan tapi oleh pengawal keselamatan di sana. Jadi benda ni agak hush. Ada kejadian lah yang kita boleh kongsi yang aku ingat lah, ustaz tu pernah cakap di dalam bilik tu sebenarnya ada satu kolam yang kita tak nampak. Betul. Kan? Biasa air Ya. Asyik masuk. Dan pada yang mencari itu, dia dapat rasakan macam percikan-percikan air kolam tu. Tapi dia tak nampak. Ustaz tu tapi dia bagi tahu ada kolam. Mungkin El pun ada dengar benda sama? Itu saya tak sure lah. Sebab saya tahu setakat tu je lah. Maybe yang tahu tu ustaz dengan budak-budak lelaki yang tolong tu lah. Pelajar lelaki yang tolong. Yang tahu lah Yang tahu lah. Sebab tak boleh cerita lebih. Sebab kita orang, macam mana saya nak cakap, asrama kita orang tu keras dia tu lain macam tau. Faham. Keras dia lain macam. So kita ada pantang-pantang dia. Sebab masa duduk kat situ, kita orang maghrib memang semua kena pergi surau. Isyak baru balik. Tak boleh bising masa maghrib. Tak boleh stay pun kat situ. Betul lah. Itulah pantangnya Itu pantang dia. Okey, menarik. Dan aku rasa pengalaman ni, kalau aku ada kat sana pun, dia sebenarnya macam mana cakap kalau aku seram nak belajar kat tempat macam ni. Betul. Dia hilang secara tiba. Yang tak silap aku cerita tu, dia hilang waktu maghrib. Masa tu dia nampak lama-lama kan, dia silap. Dia nampak lama-lama, and then tiba-tiba dia ternampak, dia kejar lama, dia hilang. Mungkin ni bukan orang yang sama, ataupun kan bukan kejadian yang pertama. Wallahualam. Okey El, menarik cerita. Menarik cerita yang pertama ni. Cerita yang kedua. Yang kedua tu berkaitan dengan saya lah. Masa tu saya last semester untuk belajar kat situ lah. Kita orang senior dah time tu kan. So senior ni dibagi keistimewaan untuk pilih mana-mana bilik. Tapi tiket satu je lah. Sebab kita orang bila senior dia akan duduk arah bawah je. So saya bilik dengan kongsi 3 orang. Patutnya 6 orang tau. Tapi kita orang macam untuk sama kelas kan, sama untuk kita buat final project. So ambil 3 orang di satu bilik, 6 orang tu. So dalam katil tu ada 6. So kawan saya tidur menghadap kawan saya ni satu lah. So saya tidur kat tengah. So satu malam ni saya rasa macam tak sedap tau untuk tidur seorang-seorang kat tengah tu. Sebab saya tak menghadap siapa-siapa. Saya memang kosong je. Yang kat belah kiri saya tu, depan pun kosong, ni kosong. Sebab kita orang kalau tidur kena tutup lampu, tak boleh buka. So
Saya pun tidur dengan kawan saya yang satu lagi ni. And then satu, dia macam kejadian sedar dengan tak sedar. Hafiz tahu tak? Sedar dengan tak sedar. Kita macam ingat kita mimpi tapi sebenarnya tak. Mati sudi. Betul kan. Macam kita rasa kita mimpi tapi sebenarnya kita sedar je time tu. So masa saya tidur tu, saya punya katil kawan saya tu single je, saya tidur kat sebelah dia. So ada macam partition, macam ada almari dengan meja belajar lah masa tu kan. So saya tidur tu ada benda nangis tau. Benda tu lelaki. Jadi macam nangis macam tu. Dia nangis macam tutup muka. Macam tutup muka kita nangis betul kan. So dia nangis macam tu. Saya macam sedar macam kenapa ada lelaki kat dalam bilik saya, padahal saya ni sama perempuan. So macam saya pula tertanya dia, kau kenapa nangis pula kat sini kan? Saya tanya. Lepas tu dia tunjuk tau muka dia. Dia macam terkejut lah. Lepas tu dia macam pegang cincin. Saya tak sure cincin tu memang bersinar. Dia cakap, kau ambil lah cincin ni. Sampai nangis tau. Kau ambil lah cincin ni. Kau jagalah aku. Kalau kau jaga aku jaga kau balik. Lepas tu saya macam, orang cakap macam ketiga. Kau ni siapa? Saya cakap kan. Dia nangis lagi. Tolonglah ambil aku. Dia kata, jagalah aku. Sambil hulurkan cincin tu tau. Lepas tu saya macam, saya macam, orang cakap macam, terkesima kat situ. Sebab saya kata, dia ni siapa? So saya ambil cincin bagai kan. Lepas tu saya macam, tiba-tiba saya rasa mesti saya cakap, aku tak nak dua Allah. Saya tepis cincin tu. Lepas tu saya terjaga. Time tu saya bukan terjatuh macam terbuka mata, tapi saya macam terus macam terbenung kat situ. Yang terbuka mata, yang bukan yang kejut macam tu. Saya macam terbuka mata macam tu. Saya tengok kiri kanan saya, tak ada siapa-siapa tu. So bila benda ni saya tak pernah cerita kat siapa-apa. Kawan saya pun tak pernah cerita. Saya pun balik tu saya cerita kat mak saya. So mak saya pun risau kan. So saya tanyakan kat ustaz. Dia cakap nasib baik saya tak ambil cincin tu. Sebab dia macam benda yang orang cakap saka, yang tersesat cari tuan. Okay, faham. Lepas tu, lepas kejadian tu mak saya pun suruh saya buat Yasin semua. Lepas tu saya dah tak pernah dah jumpa dia dah. Sebab dia memang orang yang orang cakap, yang saya ingat lah, dia memang pada tekak. Tapi dia nangis kat tepi saya tu. Sebab saya tak ambil. Kalau tak, maybe saya pula yang ada penjaga pula. Yang wajah masa dia tunjuk tu, laki ke perempuan miripnya? Lelaki, memang lelaki. Ingat sangat, dia lelaki. Macam mana mukanya tu, maksudnya memang muka Melayu lah atau bukan muka seram lah Dia muka yang sedih. Muka sedih tau. Muka, saya tak ingat muka dia, tapi muka yang sedih, yang mengharapkan saya ambil cincin tu. So maksudnya El, benda tu melintas terus terkenan untuk jadi pendamping ataupun saka pada El, ataupun ada kawasan yang El lalu tu menyebabkan dia tertarik dengan El? Itu saya tak sure lah. Sebab benda ni macam mana saya cakap. Sebab tempat saya belajar tu banyak sangat benda yang orang buang. Lagipun saya punya asrama tu kan bekas kubur kan. So adalah perjanjian-perjanjian dengan yang sebelah panet belakang tu, hutan tu lagi. Maybe lah ada yang kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita jalan malam-malam, balik daripada surau ke, balik daripada kelas malam ke, Kenan ke. Saya tak sure sebab kita orang banyak kelas malam kan tu. Sebab last semester kan, untuk buat final project. Okey, tapi yang pasti dia bukan daripada keturunan lah Bukan. Jadi bis kat sini maksudnya kalau kita nak dapat saka bukanlah semestinya daripada keturunan kan. Dengan benda-benda macam ni pun secara tak langsung pun kadang kita tak sedar yang kita dah ada akad dengan benda tu.
Risau jugalah. So lepas tu lagi sebelum bermimpi makhluk tu, ada tak rentetan cerita, maksudnya ada hint-hint dia nak datang? Ini lepas saya cakap saya tak nak duakan Allah dan saya tolak cincin tu, saya tepis lah. Terus tak ada dah tak ada. Okey, sebelum dia datang tu pun tak ada lah macam ternampak Sebelum kelibat tu, dia. Sebelum tu saya ada rasa macam ada orang memakan tau sebenarnya. Tapi sebab saya pun macam mana orang cakap, nak percaya tak percaya tu, saya macam positif je, macam kita rasa diperhatikan, kita buat tak tahu je. Sebab saya bilik 3 orang je. Memang seram lah kalau fikirkan kenapa saya boleh duduk 3 orang dalam satu bilik yang besar tu. Okey, menarik cerita yang kali ni. Jadi pada korang yang nak tidur tu, baca doa. Basuh kaki. Ya, baca doa. Jadi yalah, InsyaAllah bila dah baca doa tu tak dah diganggu benda-benda tu. Kadang kita pun terlupa kan, kadang kita tak nak tidur tapi pun terlelap kan. Jadi pun kadang-kadang tak boleh buat apa jugalah. Okey, El, cerita ketiga berkenaan dengan apa? Okey, cerita ni agak berat sikit lah. Cerita berkenaan saya yang disihir lah. Sihir pemisah. Okey, saya dengan saya boleh cakap saya ni, bekas tunang saya dah berkawan dalam 6 tahun sebelum saya bertunang So dalam masa saya bertunang tu memang tak ada masalah. Memang orang support each other semua kan. So sependekkan kat sini, bila saya start bertunang tu, timbullah kejadian yang saya tak pernah sangka. Lepas saya bertunang dalam 3 bulan, tiba-tiba tunang saya berubah mendadak. Mendadak tak nak jumpa saya. Bila saya nak jumpa, dia kata ada hal lah, apalah. Lepas tu bila jumpa saya, dia cakap saya buruk. Dia kata busuk. Dia kata tak suka. Time tu saya macam, betul ke aku diburuk kan? Tapi saya bukan nak bangga diri lah. Time tu sebab bila orang tengok saya pun tak, budak ni orang kata adalah kan dia punya, tak boleh cakap saya buruk kan tentu. So bila dah macam tu, dia jadi pelik tau. Memang tak jumpa. Kalau ikutkan saya hari-hari akan jumpa dia. So bila kejadian tu, saya buat solat azad. So mak saya kata kalau nak tunjuk kita minta solat azad. Saya buat solat azad. Saya buat 7 hari berturut-turut. Okay, hari ke-7 tu esoknya saya terfikir untuk pergi rumah kakak dia. Yang dia duduk dengan kakak dia. So saya ni memang sekali je saya pergi rumah kakak dia. Saya ingat apa yang alamat kakak dia macam tu je, saya terus pergi rumah kakak dia. Dia kakak dia kata kejap dia kata dia panggil tunang saya masa tu. Tapi tunang saya memang tak nak jumpa saya. Memang tak nak jumpa. Dia kata kenapa dia buat macam tu, kenapa dia buat macam tu kan. Saya macam apa yang saya buat? Apa yang saya buat kan. Lepas tu kakak dia cakap, dia kata okey, saya namakan tunang saya tu Ril lah. Ril kata awak dah hantar santau angin kat dia. Saya pun macam santau angin tu apa? Kan saya tak tahu benda tu, santau tu saya memang selalu tentu memang saya tak tahu pun santau tu apa. Saya kata santau tu apa kak? Dia kata awak tak tahu santau tu apa? Saya tak tahu, dia cakap. Dia kata awak dah guna-gunakan dia. Dia kata awak dah guna-gunakan dia. Awak hantar santau angin dengan Kak Ril dengan saya namakan perempuan tu Izzah lah kan. Awak dia kata awak dah hantar santau angin ke Izzah dengan Ril. Saya macam santau angin siapa kan? Dia kata kenapa saya nak hantar benda tu? Lepas tu kejadian tu saya pun orang kata terkedu lah kan, sebab Izzah tu macam sepupu abang ipar Ril lah kan. Dia memang kenal daripada kecil. So diorang memang kenal lah each other.
So saya cakap, kenapa dia cakap macam tu? Dia kata akak pun tak tahu kenapa dia cakap macam tu tiba-tiba kat awak. Lepas tu Rel keluar lah dalam bilik dia. Lepas tu dia cakap bertaubat lah. Saya kata, kenapa saya perlu bertaubat? Saya kata saya tak tahu apa benda kan. So malam tu saya pergi Darushifa. So Darushifa pun dia cakap awak saya tak boleh ubatkan awak lebih, dia kata. Sebab dia kata macam ni malam tu abang ipar saya hantar dengan mak saya pergi Darushifa dengan saya. So Darushifa tu kata saya tak boleh ubatkan awak lebih, ni luar bidang kuasa saya, dia cakap. And then saya ni tak tahu mana-mana orang yang berubat ke, saya tak tahu. Saya memang tak tahu, demi Allah saya tak tahu. Sampailah abang ipar saya cakap ada pakcik yang berubat dekat area Beranang. Dia kata memang pakcik tu selalu berubat family dia lah. Tu pun saya first time tahu sebab saya memang tak ambil tahu benda-benda macam ni. So saya berubat, pakcik tu kata bawa air. Dengan bawa air 3 botol, limau nipis dengan garam kasar. Pakcik tu kata. So saya pun ikut abang ipar saya pergi kat sana. Nanti pakcik tu kata jangan lupa bawa gambar tunang saya lah. Dia cakap sebab saya nak tengok. So saya pergi tu pakcik tu tengok saya je. Dia kata awak ni dah teruk sebenarnya. Awak ni teruk sebenarnya. Saya tengok awak memang kau hitam sangat, dia kata. Muka awak, saya tengok awak, dia kata awak lawa, tapi saya tengok seperti awak dah tak ada, dia kata. Sebab tu tunang awak nampak awak ni macam tu, dia kata buruk, dia kata. Lepas tu bila pakcik tu tengok tunang saya, dia cakap Astagfirullahalazim lah, pakcik tu cakap saya tahulah saya nak cakap macam mana. Dia cakap teruk tunang awak dikena, dia cakap. Dia kata orang yang buat ni memang nak sangat kat dia. Sampai dia buatkan tunang awak dibenci kat awak dan tunang awak ni jadi bodoh. Ikut je apa yang dia nak. Masa tu kejadian dia tu, saya dah jadi macam orang cakap, saya punya pakcik tu pun cakap saya ni dah macam semangat saya dah hilang tu. Sebab saya pun dapat tahu lambat sebenarnya. Pakcik tu cakap saya biarkan benda ni 2-3 bulan baru saya terfikir nak berubat kan. Sebab yelah kita pun tak tahu benda yang akan jadi. And then bila saya berubat tu, pakcik tu pun pakcik kata dia akan cubalah. Dia kata dia akan cuba sebab susah sebenarnya. Dia cakap sebab tunang awak ni dah makan benda kotor dah. Susah. Dia buat pun dekat bomo Kecamatan Alang ni, dia kata. Memang bomo siam lah, dia kata. Perempuan, dia kata. Pakcik tu cakap. So balik tu pakcik tu kata mandi air ni selama 3 hari berturut-turut. Mandi sebelum subuh, air, limau nipis, lada. Maknanya saya letak lada hitam lah. Okey, lepas mandi tu saya balik tu lah, saya kena datang balik kat pakcik tu sebab dia kena ada 3 kali saya datang sebab saya dah teruk kan. So saya balik tu, saya mandi tu first time saya mandi tu saya balik rumah kakak saya lah, dekat dengan Beranang tu. Saya balik rumah kakak saya mandi sebelum subuh. Sebelum subuh dalam pukul 5 saya mandi. Memang saya mandi tu macam tak nak mandi tau. Dia macam menghalang saya nak mandi sebenarnya, tapi mak saya kejut. Bangun, dia kata. Kena ingat, nak berubat tak, nak sihat tak, mak saya cakap. So saya balik tu mandi tu, dia terasa, orang kata jadi macam, saya rasa baru tersedar tau. Baru mandi first time yang saya mandi air tu kan, baru tersedar. Dia jadi macam, baru saya rasa diri saya sikit-sikit jadi diri saya balik. Lepas tu saya pun berubat lagi, mandi sampai hari ketiga. Saya jumpa pakcik tu minggu depan lagi. Pakcik tu cakap ada perubahan apa-apa tak. Saya cakap lah saya dah tak okey. Tapi balik sebelum saya jumpa pakcik tu kali kedua, kejadian pelik tau kat rumah saya.
Dia jadi macam rumah saya jadi panas sangat. Jadi panas. Lepas tu mak saya mimpi ular besar belit dia. Lepas tu tiba-tiba rumah saya banyak cicak. Rumah saya tak ada cicak tau sebenarnya. Banyak sangat cicak. Orang kata kalau kita lalu sikit je jumpa cicak. Lalu sikit je jumpa cicak. So bila dia kata kan tu mak saya pun hari-hari lah buat solat hajat kan. So, mak saya pun bila mak saya dah buat macam tu dia sikit hilang lah. Tapi still ada lagi lah. Rumah saya jadi panas dia tu. Tapi sikit dah hilang lah. Dan cicak tu pun sikit hilang juga. So dalam minggu depan tu kali kedua saya berubat dengan pakcik tu. Pakcik tu kata berpuan tak? Kata ada pakcik. Dia kata macam saya kata ada. Saya rasa macam diri saya balik. So dah macam sepanjang saya sakit tu kan, sebab pakcik tu kata perempuan tu buat saya sebenarnya nak buat saya gila. Dia kata kalau boleh, sebab saya macam mana saya cakap, saya jadi macam tak boleh tidur malam-malam. Saya memang tak boleh tidur. Saya jadi macam meracau lah malam-malam tu. Mak saya macam kenapa ni kan. Mak saya buatkan Yasin, baru start okey. And then pakcik tu cakap susah dah. Dia kata saya nak buat ni pun dah susah. Dia cakap sebab dia dah makan benda kotor. Dia kata sekarang ni awak yang kena sembuh dulu. Dia cakap dia dah tak boleh buat apa sebab dia dah makan benda kotor. Kalau awak nak juga, awak yang akan korbankan diri awak sendiri. Lepas tu dia cakap saya cuba lagi. So saya pun balik mandi lagi. Keadaan bilik dia bila tunang saya, time tu jumpa dia WhatsApp okey tau. Dia WhatsApp okey. Dia kata rindu saya semua. Bila jumpa dia kata tak nak lah, menyampah lah. Dia kata menyesal lah jumpa saya semua kan. Padahal saya tak buat apa pun. Cuma dia menyampah. So kali ketiga tu lalas. Pakcik tu kata dia tak boleh buat juga. Dia kata lagi dia lawan, lagilah teruk. Nanti awak kena. Dia kata sebab dia kata perempuan ni betul-betul nak kat dia. Dia kata sebab diorang ni dah, orang cakap dah lebih daripada sepatutnya lah. So dia kata perempuan ni nak juga dia betul-betul. Dia kata kalau awak nak juga, saya dah tak boleh buat. Dia kata sebab saya, dia kata pakcik tu kata saya cuma berubatkan awak je. Untuk ubatkan tunang awak ni saya dah tak boleh. Dia sebab dia dah terlalu pergi jauh. Dia kata dah pergi jauh masa tu. And then saya pun dah start sembuh kan. Tak apa, saya pun putuskanlah pertunangan tu. Tak apalah, orang cakap maybe jodoh sampai situ je. So saya pun, sebab ni melibatkan family ni kan, so tak apa, saya cakap kat mak saya pun dah start sembuh time tu. Cakap mak saya tak apalah, dia orang buat kita buat orang. Dia nak buat apa kat kita tak apa, saya reda je. Dia cakap saya pun takkan balas balik apa yang dia buat kat saya. Rupanya okey, lepas seminggu saya putus tunang tu, minggu lepas tu dia tunang dengan itulah, real dia tunang dengan Izzah. Tiba seminggu je Ya, seminggu je. Okay. Dan berkekalan sampai hari ni lah saya tak tahu, saya tak ambil tahu. Saya tak ambil tahu dah. Tapi okey, kejadian tu saya ingat saya lepas putus tunang tu dia, macam orang cakap, saya ingat stop kat situ je. Lepas dia buat saya dah sembuh tu, saya ingat stop kat situ je. Tak. Dia berlanjutan, saya pun sentiasa mimpi bukan lagi. Saya pun jadi macam, orang cakap saya pun tak tentu arah kan. Saya tu, kenapa saya macam tu. Lepas tu saya kenal husband saya macam tu kan. Husband saya kata, why not, dia kata jumpa ustaz yang dia kenal. Dia cakap sebab saya memang, saya cakap saya still, lepas saya ingat dah putus tunang tu, saya akan jadi normal balik. Tak, saya susah nak tidur, malam meracau lagi. Malam meracau lagi. Ingat dah stop kat situ kan.
Rupanya bila saya dah orang cakap ingatkan saya dah lepaskan macam tu, dia kata okey, tapi tak. Saya kata, so saya jumpa Ustaz tu buatkan saya Ustaz tu pegang je saya, tapi berlapik lah kan. Ustaz tu pegang, sakit tak? Ustaz pegang je, tapi saya rasa orang cakap macam orang tumbuk saya. Macam Ustaz tu pegang je, dia buang-buang. Saya kata, yelah kita tak tahu apa bahasa Islam, apakah Ustaz tu baca. Dia pegang je saya menjerit. Ustaz tu cakap, saya nak cakap, dia kata, sebab orang yang buat awak ni takkan lepaskan awak sampai awak kahwin. Dia kata, dia tak puas hati selagi awak tak kahwin, dia rasa terancam. Dia kata, habis lepas saya berubat dengan Ustaz tu, badan saya habis lebam semua. Padahal Ustaz tu kata dia tak pukul pun saya, dia pegang sentuh macam tu je, sentuh macam kita sentuh orang. Habis balik tu pun saya mandi balik yang air garam semua tu, macam yang tu saya berubat tu kan. So start okey kat situ. Ustaz tu kata kali kedua saya berubat, Ustaz tu bagi saya air semualah. Dia cakap satu je, kalau awak nak stop semua ni, dia nak hantar ke awak kena kahwin. Sebab dia tak puas hati selagi awak tak kahwin, dia rasa terancam, dia kata. So end up dia saya kahwin lepas 2 bulan saya berubat dengan Ustaz tu lah. Sebab yelah mak saya pun anak saya kena lagi. Sebab dah 2 tahun kejadian tu, 2 tahun dah saya sakit. 2 tahun kejadian saya sakit tu. Lepas saya kahwin tu alhamdulillah tak ada apa. So betul-betul dia nak saya ni dia nak insecure kat saya tu, nak suruh saya kahwin juga. Untuk buat dia lepaskan saya daripada apa yang dia buat kat saya tu lah. Itu je lah. Sihir pemisah ni. Jadi aku tak faham lah. Jadi macam ni kau bahasa jahat ni cakap kau tak lawa kan, lepas tu kau pakai benda ni Aduh, aku ni geram tau dengan cerita ni. Kau tahu tak, kita biar tak cantik, tapi biarlah ada akhlak yang cantik. Tu yang aku boleh cakap lah. Lupa pula saya nak cakap, dalam saya berubat tu macam-macam lah saya dengar. Dia cakap saya pakai susuk lah. Dia kata, kenapa El boleh cantik macam tu? Dia kata, pakai susuk ke? Padahal time tu biasalah orang dah kerja, dah pakai skincare, dah kata dah makan macam-macam vitamin kan. So saya macam aduh hai, kenapa lah saya nak buat benda tu? Family saya dah lah tak percaya sangat benda tu. Saya santau pun saya tak tahu apa masa tu. Itulah sampai sekarang ni saya macam benda tu berbekas. Sebab saya sakit 2 tahun sebenarnya masa tu. Yang 2 tahun tu start dari tahun bila? 2016. Sampai 2017 saya kahwin, baru benda tu stop. 5 tahun perkenalan kan? 6 tahun. Sakit mat. Yes, 6 tahun. Aduh, tak apa. Tak rezeki. So yang perempuan yang menghantar sihir pemisah tu kawan juga? Dia macam sepupu Abang Iparil. Dia orang kena daripada kecil. So kakak kepada dia lah cerita kat saya. Dia orang memang kawan lah. Dia macam yelah nampak jumpa berkawan macam biasa. Sebab dia ni anak buah besar. So bila dia jadi macam bila perempuan ni berharap dengan dia, tapi dia ni angkat dia macam kawan je kakak dia lah cakap saya. Bila dia tu ambil keputusan nak tunang dengan saya lepas semua dah habis semua, dia tu yang start dia sakit hati sangat tu. Itu je permulaan kisah tu sebenarnya. Apa yang aku boleh cakap, selalunya kalau perkahwinan dengan cara macam ni tak lama. Sebab benda ni kau gunakan benda-benda yang macam tu lah. Aku boleh cakap kan, sihir bukan atas ikhlas yang sendiri. Aku tak tahu nak bendung macam mana dah masalah ni. Memang tak tahu kisah dia dah kahwin ke atau tak? Lepas
dia kahwin lepas 2 bulan dia tunang tu dia kahwin. Oh. Tapi orang cakap macam mana dia cakap dulu dia tu macam kalau saya cakap kenapa dia nampak muka terbodoh sangat. Macam tu kalau saya cakap lah. Dia jadi macam turut. tahu kalau saya kata jadi macam pak turut sangat kalau saya kata. Kalau kita fikir balik habis, mungkin benda ni banyak yang berlaku tapi kita tak sedar. Kan dah kenal tu lama, sayang kan, tiba-tiba pasangan ni tawar hati, berpisah tanpa sebab. Mungkin bukanlah juga dari orang kata selalunya curang kan, ada orang lain masuk ganggu, tapi mungkin juga dengan benda-benda ni cuma kita tak dapat detect lah. Jadi kalau korang mungkin pelik lah kan, curious dengan macam mana hubungan korang tu, boleh terjejas mungkin dengan jumpa ustaz. Mungkin ada jawapan kita tak tahu, Allahualam kan. Macam sesi on cinta. Gitu lah. Tak ada, bukan. Aku geram orang macam ni, tak boleh tengok orang bahagia ke tu. Dia orang Yelah, orang kata perasaan nakkan orang tu, kalau dia tu memang nakkan someone tu, dia bukan hantar santau je. Kadang dia tak hantar santau pun, dia merasa orang keliling kita pun mampu juga menjatuhkan kita punya atau merosakkan hubungan kita. Ya betul, pun sama jugalah. Dia panggil toxic. Toksik kan, santau dan toksik. Aduh. So dah renung kepada anda semua lah kan, yang ada berniat kan nak ada pasangan tu tapi membuat benda jalan yang orang kata jalan yang tak baik. Bayangkanlah kalau korang dah, bila kita dengar cerita L ni kan, bila dia dapat kahwin dengan tunang L tu, tak dia rasa kosong bila dia kahwin dia. Yalah, semua benda turut dia kan. Tak ada nak lawan kita, macam lelaki kita pahlawan. L tadi yang dikatakan bekas tunang L tu makan benda kotor. Apa yang kotor tu, tahu tak? Saya tak sure lah. Maybe nasi kangkang. Sebab saya pun tak tahu nasi kangkang tu apa kan. Sebab dia kata makan benda kotor. Tapi saya tak tanya banyak kat pakcik tu lah. Sebab saya tu pun tak berapa sihat kan. Benda terau lah. Itu yang pakcik tu cerita masa ada mak saya kan. Saya tak tahulah dia bagi makan benda apa. Maybe nasi kangkang. Saya tak lah cakap apa kan. Sebab saya pun tak tanya lebih-lebih dah. Alright, okay, menarik cerita L pada hari ni. Aku rasa dah tiga cerita ni berpuas hati. Seronok dengan L cerita ni. Macam dah lama pendam Memang benda lama. Okay. L ada cerita lagi ke? Boleh ke? Saya ada macam kisah anak saya yang hijab tu buka. Tapi bukan hari ni, bis. Bukan hari ni. Bukan hari ni. Kalau kisah dia senang je. Kalau korang nak komen dekat bahagian komen, cakap nak part tu dari L, kan. Sebelum tu sebelum nak tamatkan sesi video hari ni, apa L nak sampaikan pada viewers Santai Chill? Okay, untuk viewers Santai Chill, tolong support Santai Chill, subscribe, like and share. And saya nak nasihatkan lah, jadikan apa yang saya cerita ni iktibar dan pengajaran kat kita. Dan jangan percayakan dengan benda-benda sihir, percaya kat Allah saja. Ya. Itu saja. Selain pada Tuhan, kalau kita yakin dia menyembuhkan, dia yang beri bantuan, itu dah kira syirik dan auto murka neraka tempatnya. Ya, betul. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Okay. So jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.